Untuk sesi pada malam ni juga cikgu akan videokan supaya boleh menjadi rujukan untuk anda. Mungkin akan ada yang baru masuk sekejap lagi. So video ni akan cikgu akan publishkan macam biasa ke YouTube dan akan share balik dalam grup kita. Untuk sesi pada malam ni cikgu rasa dianya tidak akan lama sebab topik ni very straightforward dan modul rekod belanja operasi ni pun tidaklah sebesar ataupun sekompleks modul-modul yang lain. Okay? So cikgu cuba habiskan dalam masa yang bersesuaian lah. Okay, untuk pada sesi malam ni tajuk yang akan kita sama-sama belajar adalah bagaimana untuk membuat perekodan belanja operasi. Okay. Dan kita akan merekodkan penerima. Okay. Siapa dia receiver, penerima lah. Dan jenis pembayaran yang dibuat. Dan kita akan tengok dan cuba langkah demi langkah untuk membuat kemasukan rekod pembayaran ataupun perbelanjaan yang terkandung di bawah belanja operasi. Pada minggu yang lalu kita telah kupas tajuk berkaitan dengan rekod belian kos jualan. Okay. So untuk minggu ni belanja operasi pula. Belanja operasi ini, untuk rekod belanja operasi ini, ianya tidak termasuk dengan pembelian barang-barang untuk jualan. Contoh kita beli spare part apa semua tidak cover sini. Okey, untuk belanja operasi ni ia melibatkan sewa kedai, gaji, api air, okey, utility, perbelanjaan-perbelanjaan lain. Sekejap lagi kita akan lihat di skrin ya. Okey, sekarang cikgu akan sharekan skrin supaya anda dapat inilah lihat skrinnya. Okey, nampak skrin ni? Nampak ya? Okey, nampak ni. Okey, nampak ya? Nampak. Okey. So sekarang untuk kita gunakan modul rekod belanja operasi, cara-caranya adalah kita akan log masuk ke sistem iWorkshop yang web ni. Okey, laman dia seperti di atas lah, iapps.my/iworkshop. Okey, dekat laman utama ni ada satu button log masuk ya. Tekan log masuk dan kita boleh log masuk dengan ID syarikat masing-masing. Okey. So apabila kita log masuk, menu yang akan kita sama-sama belajar pada malam ni adalah rekod belanja operasi. Okey. Tekan sini. Okey. Di sini pada kali pertama apabila kita masuk ke sistem, rekod belanja operasi ni dia dalam keadaan kosong begini. Bilangan penerima, jenis perbelanjaan kosong, jumlah keseluruhan kosong, perbelanjaan jumlah perbelanjaan telah dibuat pun kosong, jumlah baki diberikan kosong. So di sini apa itu rekod belanja operasi? Okey, cuba kita lihat, ambil senario satu. Katalah untuk berkaitan dengan kita buat bayaran bulanan kepada, mungkin di syarikat anda ada guna Unify sebagai contoh ya. Untuk belanja operasi ni, contoh bayaran, kita buat bayaran servis kita pakai untuk Unify di kedai. So untuk kali pertama kita perlu mendaftarkan penerima ataupun jenis perbelanjaannya. Okey. So di sini untuk kali pertama kita tekan tambah baru. Okey, bila tekan tambah baru, kita akan nampak daftar penerima ataupun jenis pembayaran. Kategorinya ada macam-macam kategori kat sini. Nampak?
Ada bayaran pinjaman installment, bayaran pos, belian kenderaan pejabat, bonus, cukai LSDN, cukai pintu, entertainment, gaji, iklan marketing, macam-macam lagi, insurans, commission, macam-macam lagi. Commission, compound, sewa khusus, KWSP, lain-lain, langganan iWorkshop. Okey, macam-macam kita ada kat sini. Okey, renovasi kedai, sewa pejabat, sokso, sumbangan ataupun sedekah ataupun hadiah, touch and go, travel ataupun outstation, utility bill air, internet, elektrik, telefon, zakat. So untuk kali pertama ni cikgu nak ambil contohnya, katalah kita buat bayaran untuk bil internet. Sebagai contoh kategori dia bil internet, penerima contoh sini saya masukkan Telekom Unify contoh kita nak buat untuk Unify. Nombor telefon kalau ada masukkan, kalau tak ada tanda tolak saja. Okey. So kita pun tekan. Okey. Di sini kita telah masukkan senarai penerima, kita telah masukkan daftar, kita telah daftarkan penerimanya. Untuk kali pertama. So kalau ada lagi, kita ada ni belum kira bil yang kita terima lagi kita hanya daftar dulu dia punya akaun dia dahulu. Okey, penerimanya. Contoh ada satu lagi kita dah buat. Okey, tambah. Contoh kita ada katalah setiap tahun anda buat langganan. Okey, langganan iWorkshop. Okey. Terus sini masukkan workshop. Okey, katalah cuba ambil satu kategori langganan iWorkshop. Dan simpan. Okey. Dah ada kedua dah. Ada lagi. Okey, tambah lagi kalau ada lagi. Apa kategori lagi? Contoh elektrik lah. TNB. Kalau nombor telefon masukkan, kalau tak ada tanda tolak je. Okey. Apa lagi? Cuba kita tengok. Kursus dan latihan. Okey. Kursus dan latihan ni mungkin anda, syarikat anda ada banyak pergi mana-mana kursus. Okey, macam-macam kursus. Okey. So kalau kita nak spesifik satu demi satu, contoh mari macam tu pun boleh, ataupun kita masukkan apa saja pembayaran berkaitan dengan kursus dan latihan ni di bawah satu. Okey, kursus dan latihan saya masukkan sini pelbagai sebagai contoh. Okay, menunjukkan macam-macam kursus. Okey, tidak spesifik satu-satu. Kalau anda rasa nak spesifik satu-satu, boleh masukkan. Contoh penerima ni Mara ke, Mari ke, tapi dalam sesi kita kali ni cikgu nak tunjuk yang kita gunakan sebagai pelbagai. Maksudnya boleh ada banyak macam-macam daripada agensi. Mara boleh, Tekun boleh, hanya satu tajuk iaitu pelbagai. Okey. Tekan simpan. Okey. Ini sebagai contoh untuk yang ini. Banyak lagi yang lain untuk belanja operasi yang boleh kita pilih macam-macam. Sewa premis, okey, sewa premis pun boleh. Sumbangan pun boleh. Touch and go pun boleh. Zakat pun boleh. Macam-macam lagi. Okey, cukup dulu setakat ni untuk sampai sini. Okey, sekarang katalah untuk TNB. Okey. Katalah untuk TNB, apabila kita terima bil bulanan, dia ada tunjuk bil dia bila. Katalah bulan kita ada terima bil perlu dijelaskan pada bulan ni. Pada satu bulan tu kita dapat bil sebagai contoh. Okey. So apa perlu buat adalah kita tekan apabila katalah bulan lepas punya bil kita dapat. Tarikh yang kita dapat tu bila? Tarikh bil tu. Okey.
So apa jadi? Untuk masukkan maklumat berkaitan dengan jumlah bil ataupun pembayaran yang perlu dibuat kepada TMB, apa yang perlu kita buat adalah, kita dah ada sini TMB, okey. Kita pun terus tekan daftar pembayaran baru. Okey, bila kita tekan daftar pembayaran baru, kita nampak ni penerima jenis pembayaran TMB. Maksudnya semua bil TMB setiap bulan dimasukkan di section ini. Okay, contoh, saya terima bil TMB katalah pada hari ini. Okay, tarikh bil tu bila. Nombor bil adalah, kalau ada tulis nombor TMB punya nombor bil tu berapa. Okay, contoh saya saja buat dulu. Contoh, ini tengok nombor bil ataupun nombor reference pada bil tersebut. Jumlah perlu bayar, katalah kena bayar RM200. Okey. So anda bila anda dapat, anda terus buat bayaran sebagai contoh. Okey, kalau dah terus buat bayaran, jumlah telah bayar, terus masukkan 200. Kalau tak bayar lagi, tak payah masuk. Okey, jadikan kosong. Okay. Kalau dah bayar, masuk 200. Tarikh bayaran, katalah kita buat bayaran juga hari ni, kita dapat bil, kita terus bayar sebagai contoh. 3 hari bulan, kaedah bayaran, kita buat online transfer. Okay, catatan tak payah. Salinan bil dengan bukti pembayaran ni pun tak payah. Cikgu adakan dulu pada kalau kita just in case nak upload lah, tapi rasanya tidak perlulah. Simpan saja yang hard copy tu. So katalah ini bil TMB bagi tarikh bil tu 3 bulan 3. Nombor rujukan dia TMB 0320202022 sebagai contoh. Katalah bil tu, nilai bil yang perlu dibayar pada TMB adalah RM200. Kita pun dah bayar 200 pada tarikh hari ini secara online transfer. Tekan saja tambah baru. Okey. Apabila kita dah tekan begitu, dia akan keluar detail seperti ini yang kita itu, dan berstatus selesai. Kenapa selesai? Sebab kita telah buat bayaran. Okey. Dan di sini di bawah penerima ataupun jenis pembayaran TMB, kita ada satu transaksi, iaitu bil ini. Jumlah yang perlu dibayar adalah RM200 dan jumlah yang telah dibayar RM200. Jumlah baki tak ada. Maksudnya syarikat kita tiada berhutang. Kita tak ada hutang dengan TMB. Okey. Ini untuk bil katalah bulan ini. Okey. Saya tekan kembali. So, di sini dekat senarai rekod belanja operasi ni, secara automatik apabila kita dah masuk tajuk tadi, TMB, Telekom, apa semua pelbagai dan lain-lain lagi ni, automatik sistem akan kira ada 4 penerima. Okey, ada 4 penerima ataupun 4 jenis perbelanjaan operasi, iaitu TMB, Telekom Unify, pelbagai dan independent untuk langganan workshop 1, 2, 3, 4. Sini. Jumlah keseluruhan perbelanjaan 200. Kita hanya baru masuk tadi yang sini. Pembelanjaan telah dibuat ataupun telah dibayar RM200 juga di sini. Jumlah baki belum dijelaskan? Tak ada. Okey. So di sini di bawah TMB, data menunjukkan ada satu transaksi ataupun satu pembayaran terlibat. Okey. So sini bakinya tiada. Okey. Katalah bulan yang seterusnya kita terima lagi bil TMB. Okey. Apa perlu buat? Tak perlu lagi tambah TMB. TMB dah ada. Okay, terus pergi pada daftar pembayaran baru. Di bawah TMB ni masuk bil yang kita terima ni. Tarikh bila. Dan isi maklumat-maklumat yang lain. Okey. Setakat tu jelas yang bahagian ni? Jelas? Boleh hadam dan boleh faham? Boleh. Boleh ya? Okey. Kalau boleh, cikgu tunjuk satu lagi. Tadi TMB. Sekarang kita terima pula bil daripada Telekom Unify. Okey. So kita pun dah daftar
Telecom Unify dah ada dah tajuk dia sini. So apabila kita terima bil, kita pergi pada daftar pembayaran baru. So di sini kita tahu di bawah Telecom Unify. Katakanlah tarikh bil tersebut adalah pada hari ini. Okey. Tarikh bil Unify tu pada 3 bulan. Lepas tu nombor rujukan tengok seperti mana di bil Unify. Contoh, saya buat contoh saja ni. Okey. Jumlah perlu bayar katalah RM150. Okey. Jumlah telah bayar kata kita belum bayar lagi. Tarikh bayaran katalah kena buat pada paling lewat pun katalah pada 31 sebagai contoh. Contoh. Kaedah bayaran online transfer. Tapi kita belum buat bayaran lagi. Okey. Tekan tambah baru. Apabila kita buat masukkan maklumat bil Unify ini, sistem tunjuk apa? Bilangan transaksi di bawah Telecom Unify ni ada satu transaksi. Jumlah perlu bayar RM150. Jumlah telah bayar kosong. Jumlah baki 150. Maksudnya kita ada hutang. Okey, bil ini belum dijelaskan. Okey. Dan kalau kita lihat di bawah ni pula, dia akan nampak Unify ni perlu bayar 150, telah bayar kosong. Baki 150. 150. Di sini kita tahu ada hutang. Dan di sini juga ada signalnya menunjukkan belum selesai. Maksudnya kita belum buat bayaran. Okey, belum selesai. Okey. So, kalau kita kembali di sini sistem akan tunjuk jumlah keseluruhan perbelanjaan 350. Jumlah perbelanjaan telah dibuat baru 200. Jumlah baki belum dijelaskan 150. Maksudnya kita ada hutang. Dan di sini untuk row kedua ni Telecom Unify, di sini pun kita dah tahu ada terhutang RM150, iaitu ada bil yang belum dijelaskan di bawah Telekom. Okey. So apabila katakanlah kita dah buat bayaran, apa perlu buat adalah pergi balik pada sini, tekan kemas kini untuk update berapa bayaran telah dibuat, bila tarikhnya. Tekan kemas kini. Kebetulan jumlah telah bayar kita pun bayar 150. Katalah kita bayar awal sebagai contoh, kita bayar pada 10 hari bulan. Ubahlah tarikh bayaran dia bila. Okey. Catatan buat tanda tolak saja. Tekan simpan. So apabila kita telah buat bayaran, secara automatik sistem akan kemas kini dan jumlah baki untuk bil tersebut telah jadi kosong dan berstatus selesai. Dan sini juga kita tahu jumlah perlu dibayar 150, jumlah telah dibayar 150, jumlah baki kosong. Okey. Sekiranya kita kembali, di sini juga akan menunjukkan jumlah keseluruhan 350, perbelanjaan telah dibuat 350, baki kosong. Sini dah hilang dah. Maksudnya semua bil-bil telah dibayar. Setakat tu jelas? Baik cikgu, jelas cikgu. Jelas Jelas. Okey. So, begitulah seterusnya. Sekiranya ada lagi bulan depan, sekarang bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, ada saja bil mana-mana. Kalau untuk TNB tak payah lagi tambah untuk TNB lagi. Hanya cari TNB. TNB. Dan daftar pembayaran baru. Masuklah bil yang seterusnya. Masuklah semua. Okey. So apa jadi apabila kita masukkan contoh saya buat satu lagi pelbagai
Contoh saya buat satu katalah anda pergi kursus, satu kursus khusus MARA sebagai contoh. So dapatlah mungkin pada masa tu anda kena bayar dulu pakai cash. Doesn't matter lah. So kita consider benda tu sebagai itulah pembayaran perlu kita buat. Contoh anda pergi kursus 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam kena bayar RM100 sebagai contoh. Dah habis kursus, dah bayar dah, anda balik ke pejabat, okey. Serah kepada Kani sebagai contoh lah. So apa perlu buat dah kursus latihan, pelbagai tekan daftar bayaran baru, tarikh apa benda. Katalah tarikh pada hari ni anda pergi kursus, okey. Contoh MARA, saya tulis MARA. MARA apa-apalah nombor rujukan, okey. 032022, okey. Jumlah perlu bayar katalah 100. Jumlah telah bayar 100. Tarikh bayaran kata bayar hari ni. Kaedah bayaran mungkin kita bayar tunai ke, online transfer ke, okey. Kita tambah baru. Okey. Dan juga kursus-kursus lain. Kebetulan kursus bulan ni pun ada banyak, ada 2-3 kursus. Okey. Katalah pada 1 hari bulan baru ni ada mari contoh mari. Katalah kursus dia RM200. Okey, RM200. Dah bayar pada 1 hari bulan juga. Ni dah ada begini. Okey. Sama juga kalau yang lain. Okey, untuk yang lain belanja operasi, contoh kalau ada nak tambah lagi boleh tekan saja tambah baru sini. Pilihlah kategori apa. Okey. Sebagai contoh bayaran pinjaman ke, ada pinjaman ke. Masuk pula. Tekun sebagai contoh. Okey. National. Nombor telefon ada, tak ada, tolak. Dah simpan. Okey. So, bayaran installment. So, kita dapat tahu mengikut kategorinya. Okey, sekarang katalah kita ada buat bayaran bulan ni. Okey. Macam biasalah, daftar pembayaran baru, masukkan tarikh bayarannya bila. Okey. Dan rujukan dia apa, jumlah perlu bayar, telah dibayar berapa semua. Okey. Selain daripada itu, sekiranya ada lagi anda nak buat sebagai contoh tambah baru, saya pilih sini. Ada kalau dekat bengkel ni dia ada satu benda berkaitan dengan makanan harian. Okey. Sebagai contoh anda mungkin belanja makan ke untuk pekerja setiap hari di bengkel. Okey. Penerima pembayaran ni pun pelbagai. Sebab kadang-kadang tak semua bukan hanya satu kedai kita membeli. Makanan harian penerimanya ada pelbagai. Kejap ada Maksud Limah, ada Tipah, kita beli online, macam-macam lah. Kita beli kat McDonald, beli KFC, macam-macam. So penerima dia pelbagai ataupun boleh pelbagai kedai pun boleh juga. Pelbagai kedai pun boleh. Nombor telefon tiadalah. Tekan simpan. Okey. Sebagai contoh katalah hari ni Lela di kedai you beli makan tengah hari untuk staff. Katalah beli McDonald. Okey, beli McDonald. Katalah untuk 5 orang staff jatuh kepada RM10 satu kepala sebagai contoh. Total bill tu berapa? Katalah hari tu bos murah rezeki bos korang, dia beli belanja KFC, okey, RM100. Okey, kata kalau dia guna duit poket dia mungkin tak payah key in. Tapi kalau pakai duit kedai kena key in. Okey. So untuk makanan harian pelbagai ni, apabila terima saja resit bayaran daripada McDonald, apa perlu buat? Daftar bayaran baru sini, katalah hari ni 3 bulan. Contoh
McDonald. McDonald buatlah tarikh hari ni. Katalah pada 3 hari bulan 3/20/22 ataupun ikut nombor bil tu. Seperti mana resit tu. So rujukan dia adalah nombor resit. Jumlah perlu bayar RM100 katalah. Telah bayar pun RM100. Tarikh bayaran hari ni, kaedah bayaran tunai sebagai contoh. Tekan tambah baru. Okey. So sama juga kalau ada beli KFC ke apa semua untuk makanan, masuk saja. Okey, masuk saja. Seterusnya. Setakat ni jelas untuk makanan harian? Jelas. Okey. Jelas cikgu. Cuma saya ada satu soalan cikgu. Siapa ni? Ari cikgu. Ya. Okey cikgu. Saya nak tanya tentang installment tadi cikgu ada cakap tentang untuk kategori installment. Ya. Untuk installment tu kita boleh setting ke cikgu untuk buat reminder kita setiap berapa hari bulan Tak ada, kita baru bayar. kita tak buat. Kita Tak tak ada buat juga, reminder, kita tak buat reminder. Okey, tak apa. Yang ini kita tak Itu buat saja reminder. saya tanya. Okey, so ini untuk kalau makanan harian anda boleh masukkan, khusus apa semua ni boleh masukkan. Okey, Telekom. Maksudnya ini adalah antara jenis-jenis untuk sesi kita tunjuk ni ada beberapa, ada 6 jenis perkara. Yang lain-lain ada dekat sini ya. Kalau ada tambah pelik-pelik apa semua sini. Iklan, ada buat FB ke, buat flyers, buat business card ke apa semua. Kategori dia iklan. Okey. Ada bayar komisen ke, lesen MOF ke, lesen perniagaan SSM, lesen majlis ke, pemasangan air, pemasangan ni untuk kali pertama pemasangan. Lepas tu untuk penyelenggaraan, contoh penyelenggaraan. Penyelenggaraan mungkin kita ada banyak penyelenggaraan sebab di kedai kita ni kadang-kadang kita ada upah orang untuk bersihkan. Kita juga ada upah orang untuk maintain atau buat servis kepada aircon, lampu, macam-macam. So, kategori penyelenggaraan pun ada. Okey. Dan ini anda lebih mengetahuinya apa yang bersesuaian untuk perniagaan anda. Tambah banyak-banyak. Okey. Dan gunakanlah yang ada. Okey, sekarang kita tengok daripada bil-bil yang kita rekodkan sekarang, kebanyakan semuanya telah kita bayar. Okey. Kalau kita tak bayar, apa jadi? Dia jadi merah dekat baki ni. Okey. So, apa implikasinya apabila kita telah key in semua ni? Di mana kita akan nampak berapakah perbelanjaan kita selain daripada keseluruhan di sini. Kita nak tahu untuk bulan ni macam mana perbelanjaan. Kat mana nampak? Semuanya nampak di, kita tekan pada pengurusan workshop, dekat status semasa. Dan di sini sistem akan tunjukkan di bawah status prestasi semasa keuangan, perbelanjaan operasi jumlah dia 750. Setakat tu jelas? Okey, apa saja yang kita masuk ke perbelanjaan yang kita buat bayaran yang jatuh pada bulan Mac, tarikh dia tu dia akan keluar di sini. Okey. Dan kalau untuk detailnya kita tekan di laporan prestasi bulan. Ni bulan lepas bulan lepas. Kita ubah, kalau nak bagi nampak, kita ubah ke atas ni jadi 03 sebab di sistem ni dia sentiasa tunjuk prestasi bulan lepas. Okey. So, bila kita tekan yang ni, kita akan papai yang ni, dia akan tunjuk bulan 2. So, kita ubah sini jadi bulan 3, 03 atas ni. Bila kita tekan, okey, sistem akan tunjukkan nanti bila anda nak table up kepada bos nanti. Nampak? Di bawah laporan prestasi keseluruhan perniagaan bagi bulan 3, dia akan nampak perbelanjaan operasi, jumlah belanja operasi 750,
telah dibayar 750, belum dibayar kosong, dan dia tunjukkan keterangan dia utility bill internet 150, setelah bayar, khusus dan latihan 300, utility bill elektrik 200 kita dah bayar semua, makanan harian 100. Okey. So di sini sistem akan tunjukkan detail pecahan kategori perbelanjaan operasi yang telah dibuat. Okey. Setakat itu ada apa soalan? Faham? Bawa sendiri tadi juga. Ha? Faham? Okey, so far okey. Jelas Jelas juga. Okey, Jelas. jelas. Okey, kalau jelas alhamdulillah. Wow, Ari di mana tu Ari? Saya di office. Oh, dah balik dah? Saya dah balik. Malam semalam dah sampai. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Semoga mendapat umrah yang mabrur. Amin. Okey. Itulah dapat tengok WhatsApp kan cikgu update kan. Ya. Tapi dekat sana kan. Ya. Ni balik ni tengok tadi pukul 8 lebih tadi saya tengok WhatsApp, ada pukul 7 lebih ada kelas. Saya tengok pukul 7 lebih tadi. Okey. Cikgu ada update. So saya datang ke office sekejap lah. Ya, okey. Banyak saya dah tertinggal ni. Tak apa. Jangan risau. Sebab sesi yang saya buat semuanya saya videokan. Sebenarnya saya selalu buat sesi-sesi mengajar ni, benarnya salah satunya benda adalah untuk divideokan. So bila ada makmumnya, Tok Imam cakap makmum ada, bolehlah saya rekod. Sebab saya tidak suka rekod saya seorang-seorang. Maksudnya benda tu adalah real. Okay. So benda ni macam malam sesi kita pada malam ni juga. Apabila saya beri penerangan, ada 2 hala punya sesi. Pada masa sama yang kita tengah berjalan ni, saya rekodkan video. Dan malam ni juga saya akan publishkan YouTube dan saya akan share balik dalam grup kita untuk panduan anda semua. Okay. So tajuk kita pada malam ni untuk yang rekod belanja operasi ni is very straightforward. Dia very straightforward. Yang penting kita rekod saja. The rest sistem akan susun untuk anda semua. Okay. So ada apa-apa tak soalan untuk berkaitan dengan rekod belanja operasi? Mudah tak kan? Untuk rekod ni go. Ya. Yeah. Untuk rekod belanja operasi ni, sebaik-baiknya setiap bil yang sampai lah, apa benda pembelanjaan rekod sampai kita terus key in aje lah. Betul. Kita nak filterkan dia dah bayar dengan belum bayar je untuk kita punya pemantauan. So sekarang ni apa yang cikgu buat, apa yang ada dekat workshop sekarang ni, kerja ni anda rekod saja. Sebab sebenarnya untuk makluman semua, sesi kita yang sesi pada malam ni untuk rekod belanja operasi adalah sesi online kita yang terakhir. Okey? Baik. Kerana kita takkan ada sesi online lagi dalam jangka masa sebulan ni. Sebulan akan datang. Sebab cikgu nak kena fokus untuk membangunkan beberapa lagi fungsi-fungsi baru yang akan hadir di iWorkshop untuk kegunaan anda semua. So that's why saya cuba buat setiap minggu saya buat sesi ni supaya benda ni boleh divideokan dan menjadi panduan untuk semua yang lain. Okay. So apabila saya dah bagi semua, maksudnya tak faham, ada videonya. Okay, video ini sesinya. So seolah-olah macam anda menyertai. Cuma pesanan saya kepada semua, apabila tengok video yang cikgu buat, jangan skip. Jangan skip. Apabila anda skip, anda akan ketinggalan. Okay, tertinggal. Dia kena ikut sampai habis. So tengok dalam keadaan santai. Contoh-contoh kalau urusan dah selesai malam, ambil masa apa semua, ataupun siang, mungkin tak banyak pelanggan datang, kerja-kerja tengah buat, anda ada masa ruang untuk anda,
tengok video tu. Okey, dah tengok, aplikasikan dalam sistem. So anda tak akan sesat sebab ada di kalangan anda semua ni yang tidak pernah berjumpa dengan cikgu. Tidak pernah berjumpa dengan cikgu. Dia hanya berjumpa melalui sidang online begini saja. Dan dia belajar menerusi video-video yang cikgu bagi. Dan alhamdulillah dia khatam ilmu iWorkshop dengan sempurna. Okay? So seperti mana kita buat supaya kalau apa-apa jadi pada diri saya, jariah ini akan berterusan. Video ini akan kekal berada di YouTube dan untuk menjadi panduan untuk buat diri anda semua. Okay? So saya rasa itu saja untuk sesi belanja operasi pada malam ni, sebab tajuk tu memang topik dia punya modul dia tidak besar. Macam yang tempoh hari rekod belanja kos jualan, dia banyak benda. Okey? Satu, kita rekodkan supplier, kita rekodkan bil yang supplier tu bagi pada kita, dan dia ada melibatkan kemasukan dalam stok. Faham tak? Dia ada masuk dalam stok, bil tu masuk dalam stok. Tapi untuk belanja operasi dia very straightforward. Dia ada siapa dia penerima, contoh TMB. Okey? Apa bil dia? Itu saja. Dia tidak melibatkan stok apa semua, dan benda ni semuanya telah disusun. So terima kasih untuk semua yang sudi menyertai sesi kita pada malam ni. Seperti biasa, cikgu doakan anda semua. Saya doakan agar Rabbul Jalil memberikan kesihatan yang baik buat diri kita semua bersama dengan ahli keluarga kita. Dimurahkan rezeki yang melimpah ruah. Diberikan kecerdikan dan kefahaman yang baik dalam mendalami ilmu, apa-apa jua ilmu yang baik-baik. Dan juga bagi yang telah berkeluarga, semoga Allah menjaga kalian semua. Okey, diberikan rahmat dan kerukunan serta keamanan dalam rumah tangga anda semua. Amin. Kepada yang belum berpunya, semoga Allah Rabbul Jalil menghadirkan jodoh buat anda semua. Okey, so didoakan juga anda semua beroleh kefahaman, okey, dan kepandaian, dan bagi pemilik bisnes pula, anda diberikan jalan untuk melayari perniagaan anda supaya terus memacu perniagaan. Okay? Dan diharapkan dengan adanya iWorkshop ini sedikit sebanyak ataupun ianya memberi impak yang besar dalam membantu anda untuk memacu perniagaan anda. Daripada anda tidak tahu bagaimana nak buat duit, bukan tidak tahu, anda tahu buat duit macam mana, tapi menguruskan supaya duit tu sentiasa datang kepada kita. Okey, kena ingat, jangan biar lambat tapi jangan terlambat. Itu pertama. Mungkin anda baru start menggunakan agak lewat menggunakan iWorkshop, tapi tidak mengapa. Masih tidak terlalu lewat. Cuba anda bayangkan 1 tahun ataupun 3 bulan ataupun 6 bulan akan datang. Sekiranya anda tidak bermula sekarang menggunakan iWorkshop, apa jadi pada data pelanggan anda? Out of control. Out of control. Dan saya bagi tahu pada anda semua, dengan 3 bulan saja awalan anda solidkan pengetahuan anda menguasai iWorkshop, ianya akan membantu anda, perniagaan anda untuk beberapa bulan yang mendatang ataupun tahun yang mendatang. Okey, rekod kerja kita, rekod dengan sempurna. Supaya bos pun tahu, oh, perniagaan kita macam ni. Sebenarnya perniagaan kita ni ramai saya jumpa ni untung. Betul dia kata untung. Berapa banyak? Ya ke untung? Saya kata ya ke untung? Sebab kita kena ingat, ada benda yang kita tidak sedar, duit yang mengalir keluar, yang tidak diurus dengan sempurna. Ramai di kalangan kita dia tahu buat duit. Okey?
Cuma agak goyang sedikit bahagian menguruskan duit. Cuma dia tidak pernah goyang dalam menghabiskan duit. So kita kena ingat, ada nak buat duit, urus duit dan menghabiskan duit. Okey, apabila perbelanjaan operasi ataupun belanja kos jualan direkodkan dengan sempurna, kita dapat tahu ke mana perginya duit perniagaan. Okey, duitnya kita habiskan di mana. Sistem menunjukkan secara detail perbelanjaan anda setiap bulan. Sale nampak banyak, perbelanjaan juga banyak. Untungnya berapa? Semua sistem akan tunjukkan. Okey. So itu saja untuk pada malam ni. Sekejap lagi cikgu akan publishkan video ni. Terima kasih pada semua kerana sudi menyertai sesi kita pada malam ni. Walaupun tidak ramai, tetapi alhamdulillah ada juga makmum yang ada. Okay, tak adalah Tok Imam ni cakap seorang-seorang. Kalau Tok Imam seorang-seorang, dia sembahyang solo, dia bukan sembahyang berjemaah. So itu saja untuk pada malam ni, hingga kita ketemu lagi pada siri yang akan datang. Pastinya siri yang akan datang adalah fungsi baru yang akan hadir di iWorkshop. So untuk tapi tengok macam mana ikut keperluan, sebab ada di kalangan anda yang baru menggunakan iWorkshop ni, ada beberapa lagi fungsi-fungsi utama yang dah sedia ada, tapi cikgu tidak buat sesi untuk memperjelaskan benda tu. Sebab cikgu nak fokus pada yang baru-baru ni supaya rekod dahulu. Bila database pelanggan you dah solid, you dah khatam berkaitan rekod servis apa semua yang lain, barulah akan ada fungsi, cikgu akan bagi satu sesi lain pula untuk memperkemaskan lagi. Okay? So itu saja untuk pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi